السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Muliakan ahli jawatan kuasa surau, para jemaah sedang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari ini dapat kita sama-sama hadir untuk kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang muslim, dan kita menunaikan solat fardu Jumaat secara berjemaah. Dan sebelum masuk ke waktu solat, dalam segala masa yang ada ini, kita dapat sama-sama berkongsi. Mudah-mudahan perkongsian kita dapat manfaat dan diberikan pahala kepada kita sebanyaknya, insya-Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, pada tengah hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan sepotong ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan berkenaan dengan istiqamah. Satu sifat ataupun satu ciri-ciri yang sangat penting perlu ada pada kita untuk kita melaksanakan dan menunaikan tanggungjawab kita datang ke bumi ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Ahqaf, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal sifat istiqamah. Allah kata sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia beristiqamah, lalu tidak ada ketakutan baginya dan tidak ada kesedihan, mereka itulah penghuni syurga, kekal di dalamnya sebagai bentuk balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan di atas muka bumi. Di dalam ayat ini menceritakan mengenai istiqamah. Apa itu istiqamah? Istiqamah adalah seseorang itu berterusan di atas landasan yang benar sehingga ke akhirnya. Saya merasakan bahawa zaman sekarang ini kita sering mendengar perkataan istiqamah. Zaman dulu ahli agama dia sebut kita mesti beristiqamah dalam kita beribadah. Kita mesti beristiqamah sehingga kita mati. Kalau orang tu tak datang surau, tak datang masjid, tak dengar ceramah agama, jarang dia dengar perkataan istiqamah itu. Sebab biasanya disebut dan dikaitkan dengan ceramah-ceramah agama. Tapi alhamdulillah, perkataan istiqamah ni dah begitu meluas. Malah disebut oleh orang-orang yang kita kata malah terlibat dalam lapangan politik pun, mereka sering sebut istiqamah juga. Sebab satu, kita kata istilah istiqamah ni ataupun sifat istiqamah ni adalah sifat yang baik, iaitu dia berterusan atas apa yang dia pegang sehingga ke akhirnya. Tetapi apabila kita sebut istiqamah ini secara khusus, dia lebih kepada istiqamah dalam kita melaksanakan perkara yang Allah suruh dan meninggalkan perkara yang Allah larang. Kalau orang itu dia nak angkat dia punya perjuangan, disebut istiqamah juga, betul lah. Dia nak angkat dia punya ideologi, disebut istiqamah juga. Dia nak angkat dia punya pertubuhan, disebut istiqamah juga. Sebab dia nak kata bahawa kita mesti kekal berjuang sampai akhirnya. Tetapi bila kita sebut istiqamah dalam beragama, ia maksud kita beristiqamah, kekal dalam melaksanakan perkara yang Allah suruh dan meninggalkan perkara
perkara yang Allah larang sehingga ke akhirnya. Sehingga ke akhirnya maksudnya sehingga pengakhiran hidup kita lah. Kalau pengakhiran hidup kita mati, matilah. Kalau pengakhiran hidup kita kiamat, maksudnya waktu kiamat berlaku dia hidup lagi, kiamat lah. Tapi kita kata, kita jangka kita matilah akhir hidup kita ni. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepada kamu yakin. Para ulama tafsir kata yakin di sini maksudnya matilah. Mati, benda yang pasti. Allah kata sembah Tuhanmu sampai datang mati kepada kamu. Bermaksud di situ ada istiqamah, melazimi atau berterusan melakukan perkara yang Allah sebut dan tinggalkan apa yang Allah larang. Sebabnya seseorang itu mungkin boleh untuk dia berubah menjadi baik, menunaikan tugas dia sebagai hamba Allah. Mungkin sebelum ini di dalam satu tempoh dia berada terpesong. Dia terpesong katakanlah, ataupun orang bukan Islam, dia bukan Islam. Kalau orang tu dah Islam tapi dia terpesonglah, dia tidak berada di landasan yang betul. Tetapi Allah buka pintu hati dia, dia bertaubat ke, dia masuk Islam ke apa ke, akhirnya dia kembali ke jalan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, berada di landasan yang betul. Semua orang kalau Allah beri peluang itu, maka alhamdulillah. Mungkin satu keadaan dia akan kembali balik kepada yang asal. Tetapi yang lebih penting adalah dia berterusan berada di landasan yang betul sehingga ke akhirnya. Sebab itu kita selalu dengar perkataan menang itu susah, tetapi insya-Allah boleh menang. Katakanlah seorang tu dia main bola, dia nak bagi semangat kat orang bawah dia, dia coach, kata kita memang nak menang, dan menang itu memang susah. Kita kena lawan tim 1, tim 2, tim 3, ada yang juara bertahan, ada yang itu. Maka kalau kita menang, bermaksud kita dah melalui satu kesungguhan lah, kita dah betul-betul berjaya untuk mencapai benda yang susah itu sehingga kita menang. Kita tolak tepi segala kesukaran, kita harungi segala ujian, akhirnya kita menang. Susah betul. Tetapi yang lebih susah adalah bagaimana kita nak mempertahankan kemenangan itu. Itu lebih sukar. Memang nak menang itu susah dah, sebab banyak cabaran. Tapi yang lebih sukar bagaimana nak mempertahankan tahun depan kita boleh menang lagi. Sebab bila kita dah menang, automatik semua orang akan ada satu visi sahaja bila nak lawan kita, iaitu nak menang lawan kita. Sebelum ini tak ada visi itu. Tapi bila seseorang, satu kumpulan bola tu dah menang, maka orang lain bila lawan tim dia, satu je dalam kepala otak dia, kita kena menang lawan tim ni sebab dia juara bertahan. Tahun lepas tim lain merasa tahun ni tim kita, maka kita kena menang lawan tim ni sebab dia juara bertahan. Nak mengisi kemenangan itu lebih sukar. Kita selalu dengar perkataan ini. Menang itu susah, tapi lebih susah bila kita nak memastikan kita berjaya mempertahankan kemenangan kita pada waktu-waktu yang akan datang. Begitulah juga kita dengan agama kita ini. Nak kembali kepada Allah dalam satu tempoh sebelum ini, mungkin kita dah terpesong, tersesat, terjauh dan sebagainya. Kembali balik ke landasan yang benar, itu adalah satu kemenangan. Okay, sebelum ni ada yang tak semayang, dia semayang. Allah dah bagi jentik hati dia, dia insaf, dia sedar, dia bertaubat, maka dia bersemayang. Tak puasa, mungkin dia berpuasa. Kembali balik ke jalan yang benar. Itu dah satu kemenangan. Dan itu sendiri dah sukar sebab dia berjaya menolak tepi hasutan syaitan, hasutan hawa nafsu. Apa-apa sahaja yang cuba nak menarik dia kembali ke jalan yang salah itu, dia dah berjaya menepisnya. Sehingga akhirnya dia menetapkan, aku mesti berubah, aku mesti berada di landasan yang Allah dan Rasul nakkan. Maka dia bertaubat, dia kembali ke jalan yang benar. Itu sendiri dah satu kemenangan, dah satu kejayaan yang besar. Tetapi yang lebih sukar ataupun kemenangan yang lebih besar adalah kita nak memastikan kita tetap berada di jalan itu sehingga ke akhirnya. Itulah yang lebih sukar, dan itulah yang kita panggil sebagai istiqamah, iaitu memastikan kita berada di landasan yang benar sehingga ke akhirnya.
Maksudnya kalau seseorang itu dia berubah, maka dia nak memastikan perubahan dia itu kekal atau lebih baik sehingga ke akhir hayat dia. Sebab, kenapa lebih sukar? Sebab ujian yang akan datang, cubaan yang akan datang selepas itu lebih payah daripada cubaan yang datang kepada dia waktu dia belum berubah. Katakanlah dia berjaya menepis hasutan syaitan, akhirnya dia kembali berubah, berada di landasan yang benar. Bila dia nak stay istiqamah, kekal berada di landasan yang betul, syaitan yang hantar, yang pergi kat dia nak hasut tu, dah tak syaitan biasa-biasa dah. Kalau dulu mungkin dia satu paku, dua paku, yang kali ni syaitan dah tak hantar yang biasa-biasa, mungkin general turun. Sebab kali ni dia jadi orang baik, dia dah jadi orang baik. Maka kalau syaitan biasa-biasa yang datang, boleh jadi tak berjaya lah. Syaitan berfikir, hari itu aku dah datang tak berjaya, takkan aku nak pergi lagi, panggil orang yang lebih hebat. Maka hasutan itu lebih dahsyat, godaan itu lebih dahsyat, cabaran itu lebih dahsyat. Sebab itu kita katakan nak kekal kepada jalan yang betul, sehingga di atas jalan yang betul sehingga ke akhirnya, itu lebih payah. Dan kalau berjaya, maka kemenangan itu lebih manis. Sebab kita punya godaan dan juga cabaran ketika itu lebih sukar. Sebab itu dalam ayat ini Allah kata, sesiapa yang berjaya, dia beriman. Beriman ni merangkumilah dia kembali kepada Islam, masuk Islam ke, ataupun dia dah memang Islam, dia bertaubat balik ke, dia kembali ke jalan yang benar, semayang, semua menjaga semua apa. Tetapi Allah sebut lepas tu, kemudian dia istiqamah, kembali kepada jalan yang benar, itulah satu kejayaan, satu bagus, terbaik. Kemudian Allah kata, kemudian dia istiqamah, dia terus tetap berada di jalan itu. Apa yang dia akan dapat? Dia pertama dia akan dapat fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan. Kenapa Allah asingkan dua perasaan ini bagi memberikan ganjaran kepada orang yang istiqamah ini? Sebab biasanya kita ni bila takut ini kenapa, apa maksud takut? Takut ni biasanya benda yang akan datang. Contoh orang tu dia nak lalu jalan ni, selalu dengar jalan ini berantulah, jalan itu inilah, keras lah apa, dia pun tak lalu. Dia takut jalan tu sebab benda yang akan datang yang dia akan tempuh bila dia lalu jalan tu. Biasa takut sinonim dengan benda yang akan datang. Kemudian sedih. Sedih ini sinonim pada benda yang telah lepas. Seorang itu di kematian suami, kematian isteri, kematian anak, maka dia sedih. Orang tu tak mati, dia tak sedih lagi. Dia takkan, kenapa sedih ni? Esok ni nak pergi interview. Tak, dia tak sedih kalau esok nak berlaku. Tapi esok dia dah interview, kemudian dia tak dapat jawab, barulah dia sedih. Benda yang dah berlaku, biasanya kita sedih. Dan takut biasanya benda yang akan datang, benda yang kita nak hadapi. Jadi Allah rangkumkan dua perasaan ini, takut pada benda yang akan kita hadapi dan sedih pada benda yang telah kita hadapi. Itu semua ternafi ataupun hilang pada orang yang ada istiqamah ketika mana dia hidup atas muka bumi ini. Maksudnya bila dia berjumpa pada Allah, bila dia mati dalam keadaan dia berjaya untuk istiqamah, dia berubah, kemudian dia istiqamah sampai dia mati, maka dia tak takut. Tak takut pada apa? Tak takut pada apa yang akan dihadapi ketika hari pembalasan nanti. Sebab benda tu dia belum hadapi lagi, akan datang akhirat. Dia tak akan ada ketakutan. Orang lain mungkin takut, orang lain mungkin risau, orang lain mungkin itu sebab nak hadapi pembalasan. Tapi dia tak takut, dia tak risau. Sebab apa? Allah dah janji dia tidak akan takut. Kemudian dia tidak akan sedih. Allah kata wala hum yahzanun. Dia tak akan sedih. Sedih pada apa? Sedih pada apa yang dia telah lakukan atas muka bumi itu. Benda yang dah lalu lah. Sedih pada perkara yang dia dah buat. Kenapa dia tak sedih? Sebab dia dah berjaya istiqamah, kekal di landasan yang betul sehinggalah dia mati. Maka tak adalah penyesalan bagi dia. Sebab Allah sering sebut tentang penyesalan orang yang dah mati dalam Quran. Allah sering sebut tentang penyesalan. Ada ulama' dia buat satu buku kecil, dia
kumpulkan ayat-ayat Quran berkaitan penyesalan orang yang dah mati. Allah rakamkan dia punya dialog orang-orang yang dah mati ini. Benda tu tak berlaku lagi, tapi Allah rakamkan penyesalan mereka. Kalaulah aku hidup, aku akan buat sekian-sekian. Dan banyak tempat dalam ayat Quran menceritakan penyesalan orang yang dah mati. Kalaulah aku hidup, aku akan buat begini. Kalaulah aku hidup, aku akan sedekah. Kalaulah aku hidup, aku tidak akan tinggalkan perintah Allah. Penyesalan-penyesalan ini Allah dah sebut dah dalam Quran. Maka kita yang masih hidup, kita dah baca benda ini. Maksudnya kita dah baca benda yang Allah akan bagi tahu orang mati dia akan cakap apa. Jadi tidak logik orang yang mempunyai akal yang sihat dia baca sesuatu yang dialog yang Allah dah sebut. Orang yang mati kalau dia tak buat begini-begini, dia akan cakap macam ni kan waktu dalam kubur nanti. Kita yang masih belum mati, kalau kita baca ayat itu, kita tak ambil peluang itu, maka rugilah kita. Rugilah kita. Sebab itu bila mana seseorang itu telah mati, orang yang istiqamah, Allah kata dalam ayat tadi, dia tidak akan ada sedih. Sedih apa? Sedih pada benda yang dia dah buatlah atas muka bumi. Sebab apa dia tak sedih? Sebab dia dah berjaya untuk melaksanakan sehabis baik apa yang Allah perintah dan meninggalkan sehabis baik apa yang Allah larang. Jadi dia dah buat, kita kata paling baiklah dia dah buat ketika di dunia, maka tidak ada penyesalan bagi dia apabila dia mati nanti. Dan bila dia nak menghadapi hari pembalasan, dia tidak takut. Jadi dua sifat ini ternafi bagi orang yang istiqamah. Itu ganjaran yang pertama. Dan ganjaran yang kedua, dan inilah ganjaran kita panggil ultimate lah, ganjaran yang paling tinggi, paling besar, yang semua orang pasti nyenyak. Allah sebut ulaika ashabul jannah. Mereka merujuk kepada tadilah, orang tadi, orang yang beriman dan istiqamah tadi. Mereka ini adalah penghuni syurga. Penghuni syurga, kita tahu bahawa orang yang Islam dia akan masuk syurga. Bezanya cepat atau lambat. Ada orang dia masuk syurga terus, ada orang mungkin dia masuk neraka dulu, Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan dosa dia apa, bila dosa dia dah habis, akhirnya dia masuk syurga. As long as dia Islam, akhirnya dia akan masuk syurga. Tetapi tak ada orang yang masuk syurga dulu lepas tu masuk neraka. Tak ada. Masuk neraka dulu masuk syurga, lepas tu ada. Disebut dalam Al-Quran, disebut dalam hadis, kita beritahu. Tapi tak ada orang Allah dah masukkan dia syurga dah, kemudian Allah keluarkan dia masuk dalam neraka. Tak ada. Biasanya masuk, bukan biasanya lah, memang begitu. Kalau orang yang Allah SWT tak ampunkan, maka dia masuk neraka lalu sampai habis dosa dia. Dosa-dosa dia dah habis, sebabkan dia ada iman dalam hati dia, akhirnya dia masuk syurga. Jadi kalau kita tengok ayat tadi, Allah kata mereka ini adalah penghuni syurga. So bila Allah dah sebut penghuni syurga, automatik dia akan kekallah dalam tu. Tidak perlulah disebut lagi mereka ini penghuni syurga dan akan kekal dalam tu. Sebab kita tahu bahawa penghuni syurga memang akan kekal, dia takkan keluar lagi dah. Tetapi kenapa Allah perlu sebut juga lepas itu khalidina fiha, mereka kekal dalam syurga. Ini ayat kita panggil sebagai ayat motivasi, nak memberi semangat kepada orang supaya dia kena tahu bahawa bila dia masuk syurga, dia akan kekal dalam syurga itu. Disebut kekal itu, perkataan kekal dalam itu supaya nak membangkitkan semangat dan motivasi orang supaya kejarlah nikmat yang Allah nak bagi itu, iaitu dia akan kekal dalam syurga. Jazaa bima kanu ya'malun, sebagai ganjaran yang baik kepada apa yang dia telah lakukan atas muka bumi ini. Jadi ayat ini memberikan kita motivasi dan semangat untuk kalaulah Allah dah pilih kita untuk kembali ke jalan dia. Mungkin semua daripada kita pernah melalui jalan yang berbeza. Ada orang dia terus baik, ada orang tidak, dia melalui kehidupan yang berbeza. Tapi akhirnya kalau Allah buka pintu hati dia, maka dia kembali. Dan sesiapa yang Allah dah pilih dia kembali, maka istiqamahlah.
kekallah, cubalah sedaya upaya untuk menolak tepi segala godaan yang datang. Dan godaan ini datang daripada dua bentuk. Sama ada dari sudut syahwat. Syahwat ini terdiri daripada nafsu kita sendiri dalam diri kita, dan juga unsur luar seperti syaitan. Dan yang kedua adalah syubhat. Syubhat ini benda yang kita nampak betul tapi rupanya salah. Benda tu kita nampak betul tapi salah. Dan syubhat ini kita lagi risau daripada syahwat. Syahwat ini benda yang kita nampak betul salah. Biasa tak kadang-kadang kita buat benda yang dosa, tiba-tiba kita pun tahu benda tu dosa sebenarnya. Lepas tu kita fikir balik, apa salah aku buat benda ni? Maksudnya kita sendiri tahu benda tu salah dan kita buat. Kita tak katalah baik. Baik di sudut sini bukan maksudnya benda yang kita buat tu baik, memang berdosa pun. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu benda tu salah. Macam orang tak semayang, dia tahu tak semayang tu salah, tapi dia tak semayang juga. Ada juga orang tak semayang. Maksudnya logik akalnya, macam mana kau tahu benda tu salah tapi kau tetap tak buat juga. Tapi sekurang-kurangnya dia tahu benda tu salah. Sebab tu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dia membezakan orang tak semayang dalam keadaan dia tak semayang sebab malas, dengan dia tak semayang sebab dia tak percaya semayang tu wajib. Ahlussunnah wal Jamaah dia membezakan. Dia kata orang yang tak semayang tapi dia malas, dia tahu dia tak semayang tu dosa, tapi dia tak semayang malas. Tengok TV ke, lepak kedai mamak ke apa, tak apalah, qadha je lah contoh. Dalam keadaan dia tahu semayang tu wajib. So di sini ulama kata dia Islam lagi, tapi dia berdosa lah. Tapi orang yang tak semayang, dalam keadaan dia percaya tak semayang tu wajib, tak semayang tu wajib. Orang kata apa kau tak semayang? Semayang bukan wajib pun. Maka di sini mazhab kita ataupun syariat kita mengambil pendekatan yang lebih keras, sehingga mengeluarkan orang seperti ini daripada daerah Islam. Maksudnya dia bukan Islam sebab dia tak percaya kepada kewajipan solat. Kenapa syariat kita ambil pendekatan yang lebih keras pada orang yang kedua ni? Sebab kerana perkara tersebut didasari dengan syubhat, bukan syahwat. Syubhat ni maksudnya dia percaya benda yang dia buat betul sedangkan tu salah. Kalau syahwat, dia tahu benda tu memang salah, cuma dia tak nak buat je. Dia tahu benda dia dah langgar itu salah, dia tak semayang itu salah, tapi kerana godaan syaitan, kerana hawa nafsu, kerana itu ini akhirnya dia tak buat. Tapi yang kedua, orang yang kedua ni kita push lah, bagilah 1000 dalil pun, bagilah, datangkanlah siapa orang paling hebat pun, ceramah kat dia ke, dakwah kat dia, dia tetap kata dia betul. Sebab itu bukan syahwat, itu syubhat. Dan itu lebih bahaya. Macam kita lah, musuh kita. Musuh ni, musuh di luar bahaya juga, tapi yang lebih bahaya musuh dalam selimut. Sebab tu orang kata nak berpakat dengan musuh lagi bagus daripada berpakat dengan orang yang kita rasa kawan punya musuh. Sebab kita tak tahu strategi dia. Selama ni kita anggap dia kawan, rupa-rupanya dia musuh. Itu lebih bahaya. Walaupun luarannya baik, musuh yang memang musuh, kita takutlah juga, kita risaulah juga, tapi sekurang-kurangnya dia memang menzahirkan diri dia musuh. Jadi sebegitulah juga kita dengan godaan-godaan yang datang untuk memesongkan kita daripada landasan kita. Maka kalau syaitan, hawa nafsu, kita cuba sedaya yang mungkin lah. Yang kedua, godaan dipanggil sebagai syubhat. Ini pun juga kita cuba tepis semampu yang mungkin dengan cara yang paling baik adalah dengan cara kita menuntut ilmu dan mengambil ilmu daripada orang yang betul ataupun sumber yang betul, asas yang betul. Sebab ramai orang yang mendapat ilmu, ramai orang yang dapat ilmu, mengambil sesuatu, tetapi bezanya apa? Yang dapat kepada dia itu boleh jadi daripada sumber yang salah, daripada orang yang salah. Akhirnya dia menerima benda itu sebagai betul, sedangkan hakikatnya perkara itu salah. Sebab itu kita tengok kisah Nabi Adam dengan syaitan dan iblis, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala uji. Ada orang dia pertikaikan, kalaulah Nabi Adam tak makan buah tu, kita dalam syurga. Jadi benda yang bukan tugas kita duduk sibuk. Kita ambillah pengajaran daripada kisah itu. Kita ambillah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, boleh ke Allah izinkan, Allah tak izinkan syaitan hasut Nabi Adam? Boleh saja. Semua tu Allah punya kuasa.
Allah tak izinkan syaitan menghasut Nabi Adam. Boleh saja, tapi kenapa Allah izinkan? Dan kenapa Allah izinkan Nabi Adam terpengaruh dengan hasutan itu? Semua itu adalah, semuanya ada hikmahnya. Maka kita sebagai orang yang membaca kisah itu, membaca, mengambil pengajaran daripada kisah tersebut, supaya kita ini dalam kehidupan kita boleh cuba sehabis yang baik untuk kita kekal istiqamah berada di landasan yang Allah dan Rasulnya redha, sehingga akhirnya bila mana Allah cabut nyawa kita berada di landasan yang betul, dan kita berjaya mendapat dua ganjaran yang disebutkan oleh Allah dalam Quran tadi, iaitu dia tak takut pada benda yang akan datang dan tidak menyesali benda yang dah lepas, dan akhirnya dia dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada tengah hari ini dapat kita sedikit manfaat daripada ini, insya-Allah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.